Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang satu topik yang agak penting di dalam bidang geologi, iaitu geologi struktur ataupun orang putih kata structural geology. Jadi sebenarnya geologi struktur ini merupakan satu elemen yang amat penting, yang teramat penting di dalam geologi, kerana peranannya agak besar yang melibatkan banyak perkara yang berkaitan dengan geologi struktur ini. Yang utamanya adalah proses pembentukan gunung ganang, di mana kita nampak di sana ada gunung, di sini ada lembah, sana ada satu banjaran, itu ada satu sungai yang besar, ada sungai yang kecil dan sebagainya. Itu adalah semua, segala-galanya adalah dikawal oleh geologi struktur. Geologi struktur ini adalah terbagi kepada sama ada dalam bentuk mikro, makro dan juga dalam bentuk mega. Jadi kalau kita tengok dari segi mega, di mana pembentukan gunung-gunung ganang yang besar atau banjaran yang besar-besar, sebagai contoh banjaran Himalaya, banjaran Alps, banjaran Andes dan sebagainya, itu merupakan satu banjaran yang dibentuk, yang dikawal oleh struktur geologi, di mana di sana akan terdapat banyaknya batuan yang telah mengalami lipatan ataupun folding. Jadi terlipat, ia ada terlipat dalam bentuk anticline dan juga dalam bentuk syncline, anticline, syncline dan sebagainya. Segala-galanya adalah disebabkan oleh tegasan ataupun daya mampatan ataupun compressional pressure ataupun compressional forces. Jadi tanpa daya, tanpa tegasan, tidak akan terbentuknya struktur. Jadi dari mana datangnya daya yang boleh menyebabkan struktur terbentuk di atas muka bumi ini? Jadi sebagaimana yang Pak Chu cerita dulu, kalau kita imbas kembali apa yang Pak Chu cerita tentang plate tektonik ataupun tektonik keping, di mana pelanggaran di antara daratan dengan daratan akan membentuk satu pergunungan, dan kemudian pelanggaran di antara plate lautan dengan daratan akan membentuk juga satu banjaran. Jadi ini adalah segala-galanya disebabkan oleh pelanggaran. Apabila berlaku pelanggaran, akan terbentuknya gunung ganang. Jadi apabila, dan salah satu daripada daya yang ada di muka bumi ini adalah daya regangan. Jadi kalau sekiranya ada regangan, maka akan berlakulah tanah akan jadi rendah, atau dengan kata lain akan berlakunya depression. Itulah dia perbezaan di antara kedua-duanya. Jadi kombinasi di antara tegasan, regangan dan juga ricihan akan membentuk berbagai-bagai struktur yang terjadi di atas muka bumi. Jadi lipatan merupakan satu struktur yang besar. Struktur yang besar di mana berlaku disebabkan oleh tegasan. Oleh tegasan, maka terbentuklah bentuk-bentuk anticline dan syncline, anticline, syncline, dan biasanya bentuk-bentuk begini akan terjadi di dalam batuan sedimen dan juga batuan metamorf atau metamorfik. Jadi lipatan ini tidak akan terjadi kepada batuan granit, sebab batuan granit merupakan batuan igneous yang keras dan mantap. Jadi tidak akan ada berlakunya perlipatan. Jadi perlipatan ini cuma berlaku kepada batuan yang berlapis-lapis. Jadi batuan berlapis yang Pak Chu cerita dulu adalah terdiri daripada batuan sedimen. Batuan sedimen sifatnya adalah lebih lembut jika berbandingkan dengan batuan granit. Jadi sebagai contohnya, kalau sekiranya tegasan berlaku dalam satu formasi batuan sedimen, maka apabila berlakunya mampatan, maka
kawasan berkenaan ataupun juzuk batuan itu akan memampat, ataupun dengan kata lain semakin mendekat. Dengan kata lain, jadi disebabkan itulah maka akan berlakunya lipatan-lipatan yang berlaku, ataupun dengan kata lain berlakunya sistem lipatan ataupun folding. Okey. Jadi kalau sekiranya perkara ni berlaku pada batuan igneous sebagai contoh, batuan igneous, kalau berlakunya compression ataupun mampatan, maka batuan igneous adalah keras dan sifatnya adalah bersifat rapuh. Jadi dengan kata lain, tak mungkin berlakunya lipatan sebab dia tu bukan daripada batuan yang berlapis, tetapi apa yang berlaku adalah retakan yang berlaku. Jadi retakan ini adalah terdiri daripada sama ada dia tu adalah terdiri daripada sesar ataupun fault ataupun kekar. Kekar itu adalah joint yang mana batu akan pecah secara bersistem disebabkan oleh daya mampatan yang wujud hasil daripada tindakan tektonik tu tadi. Jadi dengan kata lain, struktur utama yang ada di atas muka bumi ini adalah terdiri daripada lipatan dan juga sesar ataupun retakan. Jadi kedua-dua ini adalah kombinasi daripada kedua-duanya akan mencorakkan rupa bentuk di permukaan bumi, di mana yang lipatan maka dia akan membentuknya satu pergunungan, dan kalau sekiranya berlakunya sesar itu biasanya akan memberi laluan kepada sistem sungai yang ada di atas muka bumi ini. Sebab sungai yang Pak Cu cerita dulu dalam episodnya lepas adalah biasanya akan mengikut retakan yang ada di atas permukaan bumi. Sebab retakan itu adalah merupakan zon lemah yang di mana proses air daripada bawah tanah akan melalui zon berkenaan dan kemudian mengalir membentuk sistem sungai. Jadi sungai yang panjang dan lurus pun adalah dikawal oleh struktur. Jadi perbukitan yang tinggi pun dikawal oleh geologi struktur. Jadi di samping itu juga apabila berlakunya retakan yang banyak terhadap batuan, maka faktor-faktor lain yang seiringan dengan kejadian alam ini adalah akan berlakunya macam sebagai contoh bencana geologi. Bencana geologi di mana akan berlakunya batu runtuh adalah disebabkan oleh struktur, dikawal oleh struktur geologi. Jadi dengan kata lain, sebelum daripada sesuatu projek atau sesuatu projek mega yang ingin dilaksanakan, terutama sekali untuk jajaran jalan raya dan sebagainya, pemetaan geologi adalah amat diperlukan untuk kena pasti struktur-struktur yang wujud, di mana kalau sekiranya struktur-struktur ini tidak diambil kira, maka akan berlakulah tanah runtuh dan juga batu runtuh di jajaran jalan berkenaan. Begitu juga dengan pembinaan empangan sebagai contoh. Akan Pak Cu ceritakan perkara ini secara lebih detail nanti di dalam geologi kejuruteraan. Di mana dalam pembinaan dam ataupun empangan. Jadi geologi struktur ini adalah memain peranan yang amat penting, di mana kajian secara sistematik tentang pola ataupun bentuk retakan-retakan yang wujud di kawasan berkenaan bagi memastikan supaya tiada air yang boleh mengalir melepasi daripada dam crest ataupun kawasan empangan. Jadi kalau sekiranya ada seepage ataupun aliran air di bawah empangan, akan mengurangkan kekuatan empangan itu sendiri dan juga performance daripada empangan berkenaan. Kalau kita buat sesuatu tebatan, tiba-tiba ada tiris. Jadi ketirisan itu adalah masuk melalui sistem seepage yang melalui di bawah daripada
empangan, tetapi segala-galanya melalui bentuk-bentuk struktur atau bentuk retakannya. Sebab itulah penentuan arah retakan yang wujud itu adalah amat berguna di dalam sesuatu kawasan atau kawasan tapak empangan. Dan begitu juga dengan aktiviti lain yang banyak berkaitan dengan geologi kejuruteraan, memerlukan kepakaran atau memerlukan insan atau geologis yang tahu tentang geologi struktur ini. Dalam struktur geologi ini kita akan nampak bermacam-macam bentuk, bermacam-macam pola batuan yang dihasilkan ataupun terbentuk apabila berlakunya hakisan, maka kita akan terpamparlah bentuk-bentuk atau pola-pola struktur yang wujud. Jadi biasanya kawasan-kawasan berkenaan akan menjadi tarikan pelancongan, di mana struktur itu adalah memberikan satu pandangan yang menarik untuk kita hayati bersama. Dan di samping itu juga geologi struktur adalah satu bidang yang amat penting di dalam industri minyak dan gas, di mana tanpa pengetahuan geologi struktur agak sukar untuk mengenal pasti di mana tempat yang berkemungkinan mengandungi petroleum dan gas untuk kerja-kerja eksplorasi pencarian minyak dan gas. Kegunaan geologi struktur itu amat meluas dan juga memerlukan satu pemahaman yang agak terperinci dalam penilaian sesuatu kawasan. Jadi bukan itu saja. Dalam aktiviti pelombongan sebagai contoh, geologi struktur memainkan peranan yang penting untuk menentukan ke mana pola pemineralan ataupun mineral yang wujud. Jadi tanpa pengetahuan daripada geologi struktur, maka untuk pentafsiran sambungan daripada telerang yang mengandungi biji itu agak sukar. Geologi struktur merupakan satu bidang yang amat meluas di dalam bidang geologi. Bukan sahaja ia bersifat lokal, tetapi dia adalah bersifat regional atau secara rantau dan juga bersifat secara global. Jadi dia berkait rapat dengan apa yang Pak Chu ceritakan dulu tentang plate tektonik dan macam kejadian gempa bumi dan kejadian tanah runtuh, kejadian lain yang ada berkaitan dengan bencana geologi. Itu adalah banyak berkait rapat dengan geologi struktur. Jadi Pak Chu rasa itu saja yang Pak Chu boleh ceritakan pada kali ini tentang geologi struktur. Jadi mudah-mudahan penerangan pendek Pak Chu ini boleh memberi kefahaman kepada kita semua tentang macam mana struktur itu mengawal rupa bentuk permukaan bumi kita. Semoga perkongsian ini akan beri manfaat kepada semua. Kita akan jumpa lagi di dalam episod yang berikutnya yang lebih menumpu kepada penggunaan daripada geologi struktur berkenaan. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.